Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-202 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Yang bermaksud, sedang saudara yakni pengikut syaitan-syaitan dibantu oleh syaitan-syaitan itu dalam melakukan kesesatan, kemudian mereka tidak berhenti-henti melakukan perbuatan yang sesat lagi menyesatkan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini menjelaskan bahawa orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak kembali kepada Allah untuk melindungi diri mereka daripada syaitan, bahkan mereka tidak menentang syaitan dan mengikut segala arahan syaitan. Allah menyebutkan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Kalimah al-ghayy merujuk kepada ad-dalal, iaitu kesesatan. Bermaksud wa ikhwanuhum, iaitu ikhwan atau saudara kepada syaitan dalam kalangan orang-orang musyrikin dan orang-orang yang lalai, yang ditambahkan kepada mereka oleh syaitan itu berupa kesesatan dengan jalan al-waswasah wal-ighra, iaitu dengan godaan dan juga hasutan supaya mereka terus melakukan maksiat, terus melakukan dosa. Thumma la yuqsirun, dan kemudiannya mereka tidak berhenti daripada melakukannya, iaitu tidak berhenti merujuk kepada syaitan dalam menyokong ikhwannya atau menyokong orang-orang yang menjadi pengikutnya dalam kalangan manusia dengan pelbagai bentuk kejahatan dan dosa sehingga memusnahkan mereka. Dan harus juga untuk difahami dalam konteks ayat ini, iaitu thumma la yuqsirun merujuk kepada tidak berhenti, iaitu pengikut-pengikut syaitan tersebut daripada terus sesat, daripada terus tersasar, bagaimanapun disampaikan kepada mereka nasihat oleh orang yang menasihati dan bimbingan oleh orang yang membimbing. Dan kalimah yuqsirun membawa maksud mengurangi ataupun berhenti daripada sesuatu yang boleh dilakukan oleh seseorang itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya, ayat 203 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Yang bermaksud, dan apabila engkau wahai Muhammad tidak membawa kepada mereka sesuatu ayat Al-Quran sebagaimana yang mereka kehendaki, berkatalah mereka secara mengejek, mengapa engkau tidak bersusah payah membuat sendiri akan ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menurut apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Al-Quran ini ialah panduan-panduan yang membuka hati dari Tuhan kamu dan petunjuk serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudiannya Allah menjelaskan kepada kita satu bentuk daripada bentuk-bentuk kesesatan yang berlaku kepada golongan musyrikin.
Allah menyatakan, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lajtabaitaha. Bermaksud sekiranya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawakan kepada orang-orang musyrikin itu ayat daripada Al-Quran dan tertangguhnya wahyu daripada menurunkannya, ataupun ayat yang mereka mahukan, yang mereka cadangkan kepadamu berupa ayat-ayat yang berbentuk ayat kejadian. Sekiranya kamu tidak melakukannya, mereka akan mengungkapkan sesuatu ungkapan dengan penuh kejahilan dan kebodohan. Laula jatabaitaha, bermaksud mengapa tidak engkau ya Muhammad mencipta atau mengumpulkan ayat-ayat itu dengan sendiri dan menciptanya sendiri dengan akalmu, ataupun mengapa tidak engkau memohon dengan bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhanmu supaya ia memberikan ayat-ayat itu kepadamu. Maka jawapannya, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelar permintaan mereka dan perangai mereka itu, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, aku hanyalah mengikuti dan bukannya mencipta dalam apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, dan aku menyampaikan semua ayat itu kepadamu tanpa sebarang perubahan ataupun sebarang pengubah suaian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi panduan kepada mereka, mengingatkan mereka bahawa sesungguhnya Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling agung, dalil dan bukti yang paling jelas, hujjah dan keterangan yang paling benar. Lalu Allah berfirman, hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Bermaksud Al-Quran ini adalah basair, adalah sesuatu yang membuka hati, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Basair membawa maksud kepada sesuatu yang dengannya dapat seseorang itu melihat kebenaran, yang membuka hati seseorang itu kepada perkara yang hak dan perkara yang benar, dan ia merupakan hidayah daripada Allah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kesesatan, wa rahmah, dan juga rahmat daripada rupa keselamatan daripada azab, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman dan beramal dengan panduan dan isi kandungannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman lagi dalam ayat yang ke-204 daripada surah Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan ia, serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana surah ini dibuka dengan pujian Allah terhadap Al-Quran, maka begitu juga pengakhiran surah ini membawa kita kepada perintah Allah terhadap manusia agar mengambil suatu sikap yang sepatutnya terhadap Al-Quran. Mana Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bermaksud apabila dibacakan Al-Quran kepadamu yang mengingatkan kamu tentang keistimewaannya, fastami'u lah, maka hendaklah kamu mendengarnya dengan pendengaran yang fokus, pendengaran yang sebenar-benarnya, dengan penuh tadabbur dan khusyuk, dan dengarlah pada bacaan Al-Quran itu dengan telinga dan pendengaran kamu, bahkan dengan setiap anggota kamu, agar kamu dapat memahami maknanya dan agar kamu dapat menangkap segala isi kandungannya. Wa ansitu, dan berdiam dirilah kamu, tutuplah mulutmu daripada berkata-kata sehingga selesai ia dibaca, untuk mengagungkannya dan memuliakannya, agar kamu beroleh rahmat Allah dan keridhaannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setengah ulama menyatakan bahawa al-qiraah di dalam ayat ini adalah merujuk kepada al-qiraah ataupun bacaan Al-Quran di belakang imam di dalam salat. Bermaksud apabila seorang makmum membaca Al-Quran di belakang imam atau semasa menjadi makmum di dalam salat, iaitu wajib ke atas makmum untuk mendengar bacaan imam dengan tadabbur dan khusyuk, dan dibawakan beberapa hadis tentang kewajipan itu. Setengah ulama pula membawakan bahawa
ayat ini merujuk ataupun difahami secara umum, iaitu kewajipan menumpukan pendengaran terhadap bacaan Al-Quran dan berdiam diri ataupun tidak berkata-kata, sama ada di dalam salat maupun di luar salat. Dan dibawakan berbagai hadis yang berkenaan yang menunjukkan keumuman. Dan pandangan yang rajih ialah ia difahami secara umum, iaitu kewajipan untuk mendengar secara bersungguh-sungguh dan tidak berkata-kata tatkala Al-Quran dibaca, sama ada di dalam solat maupun di luar salat. Kerana Islam itu mengajar kita adab terhadap Al-Quranul Karim agar kita mengagungkan Al-Quran dan memuliakannya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang ke-205 dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Bermaksud, dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut, yakni melanggar perintahnya, dan dengan tidak pula menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. Muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyeru kita supaya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud, hendaklah kamu hadirkan keagungan Tuhanmu di dalam hatimu, dan ingatlah kamu kepada Allah dengan sesuatu yang menghampirkan kamu kepada Allah, dengan jalan membaca Al-Quran, berdoa, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan selainnya. Tadarru'an wa khifah, dengan keadaan tadarru'an, iaitu merendahkan diri, menghina diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khifah, dalam keadaan takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qaul, iaitu di dalam hatimu dan juga dengan lidahmu tanpa meninggikan suara secara berlebihan, iaitu pada bil ghudwi wal asal, pada waktu ghudwah, iaitu antara terbit fajar dan terbit matahari, iaitu pada waktu subuh. Wal asal merujuk kepada antara asar hingga ke maghrib, iaitu terutama pada kedua-dua waktu ini, kerana kedua-dua waktu ini merupakan waktu yang khusus kepada manusia, pada insan, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu tergolong dalam kalangan orang-orang yang lalai, yang tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setengah ulama mengambil daripada ayat ini beberapa adab zikir. Di antaranya, zikir itu hendaklah di dalam hati, kerana secara sembunyi atau secara sir, kerana ia lebih mudah untuk membawa kita kepada keikhlasan dan lebih menjauhi kita daripada riak. Yang kedua, zikir itu hendaklah dilakukan dengan penuh rasa kehinaan, iaitu menghina diri kepada Allah dengan penuh ketundukan dan mengakui kelemahan diri. Yang ketiga, zikir itu hendaklah dilakukan dalam keadaan kita merasa takut dan bimbang terhadap keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Yang keempat, zikir itu hendaklah dilakukan tanpa mengeraskan suara secara berlebihan, kerana ia lebih membawa kepada tafakur yang lebih baik. Dan yang kelima, zikir itu hendaklah dilakukan dengan lidah dan tidak hanya dengan hati semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita berpindah kepada ayat terakhir daripada surah Al-A'raf ini, ayat 206. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Yang bermaksud, sungguhnya mereka, yakni malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, tidak bersikap angkuh daripada beribadah kepadanya, dan mereka pula bertasbih baginya, dan kepadanya lah jua mereka sujud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menguatkan azam orang beriman agar sentiasa mengingati Allah dan mencontohi makhluknya, iaitu para malaikat. Dan kita bersama suratul A'raf ini, yang mana ia berbicara tentang pelbagai dalil dan bukti keesaan Allah, dan juga petunjuk Al-Quran dan beberapa bukti kenikmatan yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya, juga tentang hari akhirat dan apakah yang akan berlaku daripada balasan dan hukuman, dan beberapa orang
rasul dan para nabi yang dijelaskan keadaan mereka bersama kaum masing-masing, dan bagaimana keadaan ataupun akibat bagi orang-orang atau kaum yang melakukan sesuatu kepada rasul-rasul mereka, dan beberapa sunnatullah dalam menyatakan kebahagiaan umat dan juga kesengsaraan yang mereka hadapi, dan yang lain-lain berupa dasar-dasar pensyariatan dan adab-adab kemasyarakatan dan hal ihwal hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya dipaparkan dengan penuh kemukjizatan dan kehebatan Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.